Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam uhuah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Malam ini merupakan sesi kita yang ke-40 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-8. InsyaAllah pada malam ini kita nak khatamkan bab yang ke-8 ni. Bab yang ke-8, sang pengarang dia memberikan tumpuan tentang perbahasan-perbahasan fiqh yang ada kaitan dengan kesuburan dan pencegahan kehamilan. Kita mulakan sesi malam ini dengan kita ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita kongsikan pada sesi minggu lalu. Jadi pada sesi minggu lalu kita membahaskan tentang hukum perkahwinan bagi pesakit yang sepenuhnya mandul. Dan disimpulkan oleh sang pengarang adalah harus, dalam arti kata yang lain boleh dibenarkan bagi pesakit yang sepenuhnya mandul untuk bernikah jikalau ada mutual consent daripada dua-dua belah pihak, iaitu pihak suami, pihak isteri. Jadi kalau sekiranya dua-dua agree, ada persetujuan, penerimaan daripada dua-dua belah pihak, maka insya-Allah akad nikah tersebut adalah akad nikah yang sah. Dia termasuk dalam ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat umum yang menggalakkan pernikahan. Itu merupakan topik perbincangan kita pada sesi minggu lalu. Hari ini kita nak beralih kepada satu perbahasan yang baru yang di antara perbahasan yang terakhir dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan bagi bab yang ke-8. Bab yang ke-8, sang pengarang kitab ini dia memberikan tumpuan kepada perbahasan sekitar tajuk ataupun topik hukum penyewaan rahim. Apa yang dimaksudkan dengan hukum penyewaan rahim? Apa itu penyewaan rahim dan apa hukumnya? Kita akan lihat dalam slide yang berikutnya. Jadi yang dimaksudkan oleh beliau, hukum penyewaan rahim dekat sini adalah bila ada sperma, iaitu benih lelaki, dan ada juga benih wanita. Dan lelaki dengan wanita ni merupakan suami isteri. Dia ambil benih lelaki, dia ambil benih wanita, kemudian bila disenyawakan, ditumpangkan pada rahim wanita lain selepas berlaku persenyawaan. Saya ulang sekali lagi. Yang dimaksudkan dengan penyewaan rahim yang kita bincangkan pada malam ini adalah benih daripada lelaki dan diambil benih daripada wanita. Benih lelaki itu benih si suami. Kan?
dan juga benih daripada wanita adalah benih daripada sang isteri, kemudian disenyawakan, kemudian ditumpangkan pada rahim wanita ketiga. Wanita ketiga ni siapa? Wanita ketiga ni bukan isteri kepada suami tadi tu. Ni adalah an outsider, wanita yang ketiga. Itulah yang dimaksudkan tentang penyewaan rahim. Jadi kalau antum melihat dalam isu penyewaan rahim ni, dia ada kaitan dengan satu discussion ataupun perbahasan yang dibahaskan oleh para ulama tentang in vitro fertilization. Tentang in vitro fertilization, iaitu dalam bahasa Melayunya selalunya dipanggil sebagai persenyawaan di luar tabi'i. Persenyawaan di luar tabi'i. Hukum tentang persenyawaan di luar tabi'i ini, ataupun yang seringkali dalam bahasa Inggeris disebut sebagai in vitro fertilization, ataupun dia punya short form adalah IVF ni, dia boleh dibahagikan kepada banyak kategori. Dan isu ini pernah dibincangkan, dibahaskan dengan panjang lebar oleh para alim ulama syariah kita pada 1986. Akademi Fiqh Islam Antarabangsa pernah membahaskan isu in vitro fertilization, persenyawaan di luar tabi'i pada tahun 1986. Kita sekarang dah 2021 dah. Telah berlaku perbahasan di kalangan ulama tentang in vitro fertilization lebih kurang 35 tahun yang lalu. Ulama syariah kita bersidang, berkumpul untuk membahaskan tentang isu in vitro fertilization. Sama ada dibenarkan menurut syarak ataupun tak dibenarkan. Jadi mereka mengadakan satu conference, satu muktamar untuk bahaskan isu ini. Dan isu ini kat mana mereka bincang? Mereka bincangkan tentang isu in vitro fertilization di Jordan. Jadi conference dia took place dekat Jordan. Dan para ulama syariah kita pada ketika itu yang represent Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, mereka bila jawab soalan tentang hukum in vitro fertilization, mereka tak jawab dengan a straightforward answer. Dengan mengatakan, oh boleh tak boleh. Short answer. Bukan macam itu cara mereka. Mereka memperincikan. Menurut mereka, in vitro fertilization ni bukan satu keadaan sahaja. Persenyawaan di luar tabi'i bukan satu keadaan sahaja, tapi dia ada banyak kategori. Ada banyak keadaan. Dan setiap keadaan ini memiliki ataupun mempunyai perbahasan yang tersendiri daripada sudut hukum. Tak boleh kita generalisekan. Jadi apakah contoh-contoh keadaan yang disebutkan oleh Majma' Fiqh Al-Islami, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa yang ada kaitan dengan in vitro fertilization ataupun IVF, persenyawaan di luar tabi'i? Mereka kata ada banyak keadaan. Keadaan yang pertama adalah persenyawaan dilakukan di antara benih yang diambil daripada suami dan telur daripada seorang wanita yang bukan isterinya. Kita ulang sekali lagi. Benih daripada seorang lelaki, seorang suami. Kemudian telur pula diambil daripada seorang wanita. Tapi wanita tu bukan isteri dia. Kemudian disenyawakan. Benih seorang lelaki, seorang suami, disenyawakan dengan telur yang diambil daripada seorang wanita yang bukan isterinya. Kemudian diletakkan dekat rahim isteri lelaki tersebut. Jadi kita ada benih daripada sang suami, telur pula datang daripada outsider,
daripada seorang wanita yang lain yang bukan isteri dia. Kemudian bila disenyawakan, diletakkan pula dekat rahim isteri kepada yang lelaki tadi tu. Which means telur tu bukan daripada isteri. Telur tu daripada wanita lain, tapi bila disenyawakan, ditumpangkan dekat rahim isteri kepada suami tadi. Ini situasi yang pertama. Dan situasi pertama ni kata Majma' Fiqh Al-Islami, Akademi Islam, Fiqh Islam Antarabangsa, ini tak selari dengan syariat Islam. Kerana telur dia diambil daripada orang lain. Bukan diambil daripada isterinya sendiri. Itu keadaan yang pertama. Situasi yang kedua kata Akademi Fiqh Islam Antarabangsa adalah persenyawaan dilakukan di antara seorang lelaki, benih seorang lelaki dengan benih seorang wanita yang mempunyai suami. Kemudian ditanam benih yang disenyawakan itu di dalam rahim isteri terlibat. Okay. Jadi keadaan yang kedua pula, benih daripada seorang lelaki, telur pula adalah daripada seorang wanita, tapi wanita ni bukan isteri kepada yang lelaki tadi tu. Wanita ni dia dah berkahwin dah, dia ada suami yang lain. Kemudian disenyawakan, ditumpangkan dekat rahim isteri kepada lelaki tadi tu. Sekali lagi dalam isu ini kita lihat yang benih wanita tu ataupun diambil daripada seorang wanita yang bukan isteri kepada suami tadi. Dan ini pun menurut Akademi Fiqh Islam Antarabangsa adalah tak selari dengan ajaran Islam. Keadaan yang ketiga kata Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, persenyawaan berlaku secara luaran antara benih suami dengan benih isteri. Kemudian benih yang telah disenyawakan itu ditanam di dalam rahim wanita yang sukarela mengandungkannya. Keadaan yang ketiga, benih daripada suami, benih pun daripada isteri. Disenyawakan, ditumpangkan dekat rahim orang ketiga. Dan orang ketiga ni dia tak ada kaitan dengan yang suami tadi tu. Ini pun menurut International Islamic Fiqh Academy, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, dia kata ini pun tak selari dengan syariat Islam. Situasi yang keempat adalah persenyawaan berlaku secara luaran antara benih seorang lelaki dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan perkahwinan dengannya, kemudian ditanam di dalam rahim isteri seorang lelaki lain. Keadaan yang keempat, benih seorang lelaki yang disenyawakan dengan benih seorang wanita, yang mana wanita ni dia bukan isteri kepada lelaki tadi. Kemudian ditumpangkan, lepas berlaku disenyawakan, ditumpangkan di dalam rahim isteri seorang lelaki lain. Ni senang kata bukan isteri dia. Sekali lagi kata Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, ini pun adalah tak selari dengan syariat Islam. Situasi yang seterusnya, persenyawaan berlaku secara luaran di antara benih seorang suami dengan benih isteri. Kemudian ditanam ke dalam rahim isteri yang lain. Benih daripada seorang suami, benih daripada seorang isteri, ini suami isteri ni, disenyawakan. Kemudian ditumpangkan ke dalam rahim isteri yang lain. Dalam kata yang lain, yang suami dia ada lebih daripada satu isteri. Sebagai contoh, dia ada 2 isteri. Jadi suami, benih suami disenyawakan dengan benih isteri pertama. Selepas disenyawakan, ditumpangkan dekat rahim isteri kedua.
Ini pun kata akademik fik Islam antarabangsa adalah perlu dielakkan. Tak selari dengan syariat Islam. Situasi yang keenam, benih seorang suami disenyawakan dengan benih seorang isteri. Kemudian diletakkan ke dalam rahim si isteri. Benih seorang suami disenyawakan dengan benih isterinya sendiri. Kemudian diletakkan ke dalam rahim isterinya itu. Ini kata akademi fik Islam antarabangsa ini dibenarkan. Yang mana benih datang daripada suami disenyawakan dengan benih yang datang daripada isterinya sendiri, kemudian diletakkan dekat dalam rahim isterinya sendiri. Ini dibenarkan menurut Akademi Fik Islam Antarabangsa. Keadaan yang ketujuh, benih suami diambil kemudian disuntik di tempat yang sesuai di dalam rahim isterinya. Benih sang suami disuntik ke dalam rahim isterinya. Ini kata Akademi Fik Islam Antarabangsa juga adalah dibenarkan. Jadi ada banyak keadaan tadi yang saya kongsi dengan antum. Kalau saya boleh simplifykan dia macam gini. In vitro fertilization ni ataupun persenyawaan di luar tabi'i, dia dibenarkan dalam situasi yang mana benih tu datang daripada suami isteri tu. Bukan datang daripada outsiders. Benih datang daripada suami, benih datang daripada isteri, kemudian disenyawakan, kemudian diletakkan dekat dalam rahim isterinya sendiri. The same person. Itu dibenarkan. Adapun situasi-situasi yang lain, yang mana benih daripada seorang lelaki tapi benih wanita pula datang daripada orang yang bukan isterinya sendiri, itu tak selari dengan syariat Islam. Jadi dalam kitab Q&A Fik Perubatan ni, dibahaskan oleh sang pengarang ini adalah kalaulah benih tu datang daripada seorang lelaki, kemudian disenyawakan dengan benih yang datang daripada isterinya sendiri. Lepas disenyawakan, ditompang pada rahim wanita lain. Wanita lain ni maksudnya bukan isterinya sendiri. Adakah itu dibenarkan dalam Islam? Adakah itu selari dengan syariat Islam? Apa kata sang pengarang kitab ini? Sang pengarang kitab ini dia lebih cenderung kepada pandangan Akademi Fik Islam Antarabangsa mengatakan yang ini tak selari dengan syariat Islam. Ini sewajarnya dielakkan daripada dilakukan oleh orang-orang Islam. Apa hujah-hujahnya? Antara hujah yang dilontarkan ataupun yang dikedepankan oleh sang pengarang kitab ini, dia kata yang tiada hubungan perkahwinan antara empunyanya sperma dengan empunyanya rahim. Benih lelaki ni dengan pemilik wanita yang memiliki rahim tu, dia tak ada hubungan suami isteri. Sedangkan yang tadi disimpulkan oleh Akademi Fik Islam Antarabangsa, in vitro fertilization ni, persenyawaan di luar tabi'i, dia dibenarkan kalau sekiranya benih daripada lelaki disenyawakan dengan benih daripada isterinya sendiri, kemudian diletakkan dekat dalam rahim isterinya sendiri. Dan bukan diletakkan ke dalam rahim orang lain yang tak ada hubungan dengan lelaki tu. Jadi kata dia, hujah pertama kenapa tak dibenarkan adalah kerana tiada hubungan perkahwinan antara empunyanya sperma, benih lelaki dan empunyanya rahim. Oleh kerana tak ada jalinan ikatan perkahwinan, maka itu adalah tak dibenarkan. Kemudian sang pengarang kitab ini dia menukil firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kan yang menyentuh
tentang anak tu datang daripada isteri-isteri kita sendiri. Antara yang dinukil adalah surah Ar-Ra'd ayat ke-38, terjemahannya berbunyi, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Jadi rasul-rasul pun mereka mempunyai isteri-isteri, dan zuriat keturunan mereka datang daripada isteri mereka sendiri, bukan datang daripada orang luar yang bukan isteri. Sang pengarang kitab ini juga dia menukil surah An-Nahl ayat 72 yang terjemahannya berbunyi, dan Allah menjadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri pasangan-pasangan, iaitu isteri, dan dijadikan untuk kamu daripada pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit, serta dikurniakan kepada kamu daripada benda yang baik lagi halal, maka patutkah mereka yang ingkar itu percaya kepada perkara yang salah dan mereka kufur pula akan nikmat Allah. Jadi dalam ayat ini Allah kata yang Allah menjadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri pasangan-pasangan. Kan golongan lelaki ni dia ada pasangannya sendiri, isteri. Dan daripada pasangan kita, daripada ikatan perkahwinan, maka lahirlah anak-anak dan cucu cicit. Daripada mana anak-anak itu datang? Daripada isteri kita sendiri. Itu menunjukkan yang in vitro fertilization, kalau dibenarkan dalam Islam, mesti memenuhi syarat, iaitu benih itu mesti datang daripada sang suami, benih pun mesti datang daripada sang isterinya sendiri. Kemudian diletakkan, selepas disenyawakan, diletakkan dekat dalam rahim isterinya sendiri. Itu merupakan argumen ataupun hujah yang pertama. Hujah yang kedua, kata sang pengarang kitab ini, kenapa penyewaan rahim ni tak dibenarkan adalah kerana rahim itu tidak diterima sebagai barang tukaran, jual beli ataupun gunaan. Itu merupakan hujah yang kedua. Hujah yang ketiga, kata sang pengarang, wujudnya ikatan syar'i antara hak menggunakan rahim tertentu dan keharusan bersetubuh dengan empunyanya rahim. Jadi kata sang pengarang kitab ini, kalau sekiranya kita ada hak menggunakan rahim, maksudnya di situ juga ada hak untuk melakukan hubungan sebadan dengan orang tersebut. Tetapi dalam kes penyewaan rahim ni, yang empunyanya rahim ni, dia tak ada ikatan pernikahan dengan sang suami, sang lelaki tu. Oleh kerana tak ada ikatan pernikahan, maka itu adalah tak dibenarkan. Yang keempat, syariat mengharamkan apa jua perkara yang dapat membawa kepada permusuhan, pertelingkahan dan khilaf antara manusia. Perbalahan dapat berlaku bagi menetapkan status anak yang dikandung oleh ibu tumpang. Jadi, kata sang pengarang kitab ini, argumennya yang keempat, takut-takut kalau dibenarkan penyewaan rahim ni, boleh berlaku permusuhan, boleh berlaku pertelingkahan, boleh berlaku khilaf. Especially daripada sudut status anak tu. Itu anak siapa? Kalau dilahirkan, itu anak siapa? Adakah anak bagi wanita, isteri kepada yang mempunyainya benih, ataupun dia merupakan anak bagi wanita yang melahirkan anak tersebut? Jadi itu merupakan argumen yang keempat. Yang kelima, syariat mengharamkan sebarang perkara yang dapat menyebabkan pencampuran nasab. Jadi takut-takut kalau dibenarkan benda ini boleh berlaku percampuran daripada sudut nasab. Sedangkan dalam Islam antara maqasid, tujuan utama di sebalik syariat Islam adalah untuk memelihara nasab, memelihara nasal, memelihara nasab, memelihara keturunan. Jadi boleh kita simpulkan yang penyewaan rahim ni, menurut Akademi Fiqh Islam Antarabangsa dan juga merupakan pandangan sang pengarang kitab ini,
adalah tidak selari dengan syariat Islam. Perbahasan yang kedua yang juga merupakan yang terakhir dalam bab yang ke-8 ni yang dibangkitkan oleh sang pengarang adalah kepada siapakah perlu dinasabkan anak yang lahir daripada rahim ibu tumpang. Jadi kepada siapa dinasabkan? Nak binkan after siapa? Kalau sekiranya anak tu dilahirkan daripada rahim ibu tumpang, bila dilahirkan, anak itu dibinkan ataupun dibintikan kepada nama siapa. Kata sang pengarang kitab ini ada dua keadaan tentang kalau kita gunakan ibu tumpang. Keadaan yang pertama adalah ibu tumpang tersebut belum berkahwin. Dan keadaan yang kedua pula adalah bila ibu tumpang tersebut sudah berkahwin. Ada perbahasan yang tersendiri. Kata sang pengarang kitab ini, adapun bagi keadaan yang pertama, kalau sekiranya dilakukan in vitro fertilization dan diletakkan benih tu dekat rahim ibu tumpang dan ibu tumpang itu belum berkahwin, maka nasabnya adalah kepada empunyanya sperma. Maksudnya akan dibinkan anak tersebut bila dilahirkan akan dibinkan ke atas nama yang lelaki tadi itulah. Yang mana benih itu datang daripada dia. Itu ayah dia. Disandarkan, dibinkan ke atas pemilik sperma tersebut. Dan sabitlah ke atas anak segala hak disebabkan nasab. Ayah tersebut boleh jadi wali nikah, ada hak ke atas harta pusaka. Itu merupakan keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah kalau sekiranya ibu tumpang itu sudah berkahwin. Bagaimana? Kalau ibu tumpang itu sudah berkahwin dengan orang lain, tapi at the same time dia pun jadi ibu tumpang, benih lelaki dengan wanita disenyawakan kemudian diletakkan dekat rahim seorang wanita. Dan wanita itu telah pun berkahwin dengan orang lain. Jadi kalau anak ibu tumpang tersebut dia melahirkan anak, kepada siapakah perlu dinasabkan, dibinkan, dibintikan anak tersebut? Kata sang pengarang kitab ini, nasabnya melihat kepada uji kaji genetik ataupun DNA anak yang dikandung itu. Dia kena melihat kepada DNA anak yang dikandung. Oleh kerana ibu tumpang tu sudah berkahwin dengan lelaki lain. Itu merupakan pandangan yang disuarakan, dilontarkan oleh sang pengarang kitab ini. Jadi sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada malam ini kita membahaskan tentang isu yang terakhir daripada bab yang ke-8 daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan tentang isu hukum penyewaan rahim. Kita simpulkan in vitro fertilization kalau dia melibatkan third parties. Sebagai contoh yang kita berikan tadi, kalau benih datang daripada suami, benih datang daripada sang isteri, lepas disenyawakan, diletakkan dekat rahim wanita ketiga. Wanita yang outsider, third party. Maka itu adalah tak selari dengan syariat Islam menurut pandangan pengarang kitab ini yang juga merupakan pandangan Akademi Fiqh Islam Antarabangsa. In vitro fertilization dibenarkan dalam keadaan benih datang daripada sang suami, benih datang daripada sang isteri dan bila disenyawakan, diletakkan dekat dalam rahim isteri tersebut. Bukan diletakkan ke dalam rahim wanita yang lain yang tak ada hubungan dengan suami ataupun lelaki yang mempunyai sperma tersebut. Itu merupakan perbahasan yang terakhir dalam bab yang ke-8 berkaitan dengan isu penyewaan rahim. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri.
Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.